Okey, boleh mula. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan, salam perkenalan. Saya Ustazah Syakira dari Celik Al-Quran. Hari ini saya akan bantu Tuan untuk mengenal huruf-huruf dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah dan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, Tuan, sebelum kita mulakan, boleh Tuan perkenalkan nama dan tempat tinggal Tuan? Okey, baik. Nama saya Zainuddin. Tinggal di Puchong. Okey, baik. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, boleh saya tahu apa masalah Tuan dalam mengaji Al-Quran sekarang? Apa yang masalah yang Tuan hadapi sekarang dalam mengaji Al-Quran? Kalau nak ikutkan masalah saya ni, saya kalau secara jujurlah, memang saya tak dapat nak baca Quran lagi lah buat masa ni. Kalau saya baca pun, saya baca apa yang saya ingat. Dulu saya pernah jugalah hafal sikit-sikit macam surah-surah lazim, tapi itu pun tak banyak Ustazah, sikit sangat. Jadi bila tengok umur sekarang ni pun dah meningkat, jadi rasa macam nak belajar lah. Ada masa ni rasa nak belajar mula daripada awal lah. Macam tu. Okey, tak apa. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan buat semampu yang boleh untuk ajar Tuan sehingga Tuan dapat menguasai ayat-ayat dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, dan saya ucapkan alhamdulillah tahniah pada Tuan kerana memilih untuk mengaji secara online bersama saya. Okey. Insya-Allah hari ini kita belajar tentang Tuan boleh buka halaman 3. Kita belajar tentang suku kata Al-Quran. Konsep suku kata Al-Quran. Okey, apa itu konsep suku kata Al-Quran? Okey, dalam Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Seperti yang kita tahu, setiap bahasa tu ada struktur yang tersendiri. Okey, seperti contoh kita ambil bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita ambil contoh perkataan makan. Okey, dalam perkataan makan ada berapa suku kata? Makan. Okey. Ada dua. Okey, betul. 2 suku kata. Okey. Saya buat, tuan tengok. Okey. Dalam perkataan makan ada 2. Makan. Betul? Okey, ada 2. Okey, kita pergi perkataan, satu lagi contoh perkataan lain. Minuman. Okey, dalam perkataan minuman ada berapa suku kata? Minuman. Ada? 3. Okey, 3 suku kata, betul. Okey, maksudnya sini ada minuman. Okey, 3 suku kata. Okey. Okey, setiap apa perkataan yang dalam bahasa Melayu kita nak sebut, kita mesti ada mesti ada huruf A, E, I, O, U. Okey, itu juga disebut sebagai huruf vokal. Okay. Samalah dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita ada 3 bunyi. Kita ada 3 bunyi iaitu A, I, U. Okey. A ni adalah baris atas. A baris atas, I baris bawah, U baris depan. Okey, macam yang saya tunjuk. Okay. A, I, U. Okey, boleh nampak? Okey.
Okey, A, I, U. Ini juga disebut sebagai baris. Jadi maksudnya di sini baris sama dengan bunyi. Baris sama dengan bunyi. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, contoh saya ambil. Okey, maksudnya di sini saya nak terangkan konsep yang paling penting adalah bila ada baris, maksudnya ada bunyi. Ada baris, ada bunyi. Tiada baris, tiada bunyi. Ya, betul. Okey, kita pergi kepada contoh. Saya akan ambil contoh Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kita tengok ada berapa bunyi dalam perkataan tersebut. Ada berapa baris. Okey, sama-sama dengan saya. Okey, tuan boleh ikut saya, kita buat sama-sama. Kita kira ada berapa. Okey. Mil. La. Hirrah. Ma. Nir. Ra. Hi. Mi. Okey, mesti tuan tak dapat lagi. Okey, kita mula semula. Okey, kita mula-mula. Mil. La. Hir. Rah. Ma. Nir. Ra. Hi. Mi. Okey, tuan dapat? 10 kan Ustazah? Ya, betul, 10. Okey, maksudnya dalam perkataan tersebut ada 10 baris. Maksudnya ada 10 baris dan dia ada 10 bunyi. Okey, betul. Okey, saya tunjuk perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Kita tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul ke ada 10 baris? Okey, betul ke ada 10 bunyi? Mari kita kira sama-sama. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, maksudnya betul lah. Ada 10 bunyi, ada 10 baris. 10 baris dan 10 bunyi. Okey, kita pergi contoh lain. Yang selalu kita zikir, la haula wala quwwata illa billah. Okey, dalam tu perkataan tersebut kita tengok ada berapa bunyi. Okey, mari kita kira sama-sama. La. Hau. La. Wa. La. Ku. Wa. Ta. Il. La. Bil. La. Hi. Okey, ada berapa? Ada 13. Ya, betul. Ada 13. Ada 13 baris, maksudnya ada 13 bunyi. Okey. Okey, saya buat, kita tengok betul ke ada 13 baris? La haula wala quwwata illa billahi. La haula wala quwwata illa. Okey. Sini kita tengok. Betul ke ada 13 baris? Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maksudnya betul lah ada 13 baris
dan 13 Bunyi. bunyi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke halaman 5. Kita akan belajar huruf okey. Kita pergi ke halaman 5, kita tengok di situ ada huruf ba. Okey, kita start dengan huruf ba. Okey, sebelah huruf ba tu kita tengok ada orang sedang duduk, sedang baca buku bawah pokok. Tiba-tiba ada buah jatuh berepuk atas kepala dia. Lepas tu buah tu jatuh ke bawah. Okey, itu menunjukkan, menggambarkan orang itu adalah huruf ba. Dan buah tu di bawah tu adalah titik dia. Gitu. Okey, ba, bila bunyi ba dibunyikan dengan ba, bi, bu. Okey, boleh ba, bi, bu. Okey, cuba Ba, tuan sebut. ba, bi, bu. Okey. Okey, kita boleh tengok di bawah tu, latihan bawah. Okey, boleh sama-sama kita tengok latihan bawah tu. Tuan cuba baca. Okey, baris pertama. Boleh? Boleh baca? Boleh baca. Okey. Ba, ba. Okey, bagus. Terusnya. Ba, Okey, bagus. Terusnya. ba. Terus. Baris kedua. Ba, Okey, bagus. Terusnya. ba. Okey, bagus. Terusnya. Ba, Okey, bagus. Baris ketiga. a. Okey, bagus. Ba, ba. Okey, bagus. Seterusnya. Ba. Okey, bagus. Okey, saya akan ulang. Saya akan ulang kedua. Tengok latihan. Balik kita ulang baris pertama semula. Okey, boleh tuan? Okey, kita boleh. baca semula. Ba, ba. Okey, bagus. Seterusnya. Ba, Bagus. Seterusnya. ba. 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 Okey, bagus. Seterusnya baris kedua. Ba, Okey, bagus. Seterusnya. ba. Bagus. Seterusnya. Ba. Okey, bagus. Baris ketiga. A. Bagus. Seterusnya. Ba. Bagus. Seterusnya. Ba. Okey, bagus. Okey, setakat ni boleh ikut saya, Puan? Okey, boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Huruf seterusnya adalah huruf ta. Okey, bila kita tengok huruf ta, gambar sebelah tu ada dua pohon. Pohon A dengan pohon B. Tengah-tengah tu ada tupai sedang melompat. Dua pasang tupai. Okey, itu menggambarkan huruf ta. Tupai tu menggambarkan titik. Sepasang titik atas huruf ta. Okey, maksudnya huruf ta dibunyikan ta, ti, tu. Okey, boleh tuan sebut? Ta, ti, tu. Okey. Okey, bagus. Kita terus kepada latihan. Okey, boleh. Ba, ta. Okey, bagus. Seterusnya. Ta, ta. Ta, ba. Ta, ba. Okey, bagus. Seterusnya. Ta, ta. Okey, bagus. Seterusnya, baris kedua. Ba, ta, ba. Okey, bagus. Seterusnya. Ta, ba, ta. Bagus. Seterusnya. Ta, ba, Ta, ta, a. Ta, ta. Okey, bagus. Seterusnya, baris ketiga. Ba, ta, Okey, bagus. Seterusnya. ba, ta. Seterusnya. Ta, ta. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita akan ulang lagi kali kedua, insyaAllah. Okey, kita ulang lagi baris pertama. Ba, ta. Okey, bagus. Seterusnya. Ta, ba. Bagus. Seterusnya. Ta, ta. Okey, bagus. Baris kedua. Ba, ta, ba. Okey, bagus. Seterusnya.
tabata, Bagus, seterusnya. tata'a, Okey, bagus, seterusnya. bata'a, Bagus, seterusnya. babata, Okey, seterusnya. tatata. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada huruf sa. Okey, huruf sa ni kita hanya landingkan lidah ke gigi atas. Okey, sa. Boleh tuan sebut sa. Sa, Okey. Kalau kita tengok gambar di bawah, gambar tepi dia tu, okey, ada dua pergunungan. Gunung A dengan gunung B. Tengah-tengah dia ada turun saji, 3 ketul saji. Okey, itu menggambarkan huruf sa. Ada 3 titik. Okey, sa bunyi dia sa, si, su. Okey, boleh tuan sebut? sa, Sa, si, su. si, su. Okey, okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan di bawah tu. Okey, tuan boleh mula. Baris pertama. Sa'ata, Okey, bagus. Seterusnya, babata, babasa. babasa, Ya, bagus. Seterusnya, tasaba, bagus. Seterusnya, saba'a, bagus. Seterusnya, ta'aba, bagus. Seterusnya, sasa'a, ya, bagus. Seterusnya, baris kedua, abasa, abata. abata, Okey, bagus. Seterusnya, batasa, okey, bagus. Seterusnya, sasasa. okey, bagus. Okey, untuk lebih confident lagi, nak bagi tuan lagi confident, okey, kita ulang balik pada baris pertama, insya-Allah. Okey, tuan boleh baca baris pertama. Sa'ata, Okey, bagus. Seterusnya, babasa, bagus. Seterusnya, tasaba, okey, bagus. Baris kedua, saba'a, okey, bagus. Seterusnya, ta'aba, okey, bagus. Seterusnya, tasa'a, bagus. Baris ketiga, abata, bagus. Seterusnya, batasa, okey, bagus. Seterusnya, tasasa. okey, alhamdulillah. Kita dapat yang tu. Okey, kita pergi kepada huruf seterusnya, huruf jim. Tak, Okey. sampai selesai. Okey. Alhamdulillah. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah tuan ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Buat masa ni tak ada lagi kot. Cuma Okey. huruf sa dengan ta tu lah saya macam agak keliru sikit. Okay, tak apa, insyaAllah kelas akan datang kita akan belajar lagi huruf tersebut dan kita akan ulang lagi latihan tersebut insyaAllah. Okey, jadi tuan bila ada masa free di rumah, insyaAllah tuan boleh ulang kaji apa yang kita belajar hari ini. InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih tuan. Alhamdulillah tuan banyak belajar hari ini. Jadi kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan doa insyaAllah. Subhanakallah. Okey, terima kasih tuan. Okay, Saya sama. ucapkan insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sekejap Ustazah. Ustazah rehat dulu, minum air dulu ke? Tak apa Ustaz. Saya nak tanda ni sekejap.
Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah atas sesi tadi. Tahniah saya ucapkan. Ustazah jalankan kelas dengan baik juga, saya tengok. Walaupun kekurangan dari segi itulah nak tunjuk slide tu tak ada. Dan Ustazah pakai pun kertas A4, pakai pen je tulis. So Alhamdulillah saya ucapkan. Dan saya tengok cara pengajaran Ustazah, saya tengok Ustazah boleh ikutlah cara yang kita buat. Maksudnya yang saya bagi video dekat Ustazah tu, Ustazah boleh follow. Dan macam itulah yang saya nak. Maksudnya kita ajar benda yang kita tak nak bebankan pelajar tu. Maksudnya benda yang simple saja. Ni yang bahagian huruf, nanti masuk tajwid, nanti Ustazah akan lagi nampak lah macam mana. Okey, cumanya apa yang Ustazah kena tambah baik, yang ni saya nak komen dari segi konten masa Ustazah cerita pasal konsep suku kata tadi. Okey, flow Ustazah cerita start dengan Al-Quran ni bahasa Arab apa semua tu comel, tak ada masalah. Cuma ada beberapa yang Ustazah tertinggal tadi, boleh juga, bukan boleh juga, maksudnya masa Ustazah duk terai tu, Ustazah kena tanya juga respon pelajar tu. Maksudnya Boleh ke tak? faham ke tidak? Tanya dia. Ataupun macam kita buka soalan ke sekejap. Okey, ada setakat ni tuan ada nak tanya apa-apa tak? Contohnya masa Ustazah ada baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Okey. Lepas tu Ustazah pun tanya, okey, setakat ni jelas ke? Gitu pun okey dah. Kalau tanya setakat ni jelas ke? Takut dia nak tanya, buat apa Bismillahirrahmanirrahim mi bunyi mi? Ada. Sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi dia jelas lagi. Buat apa kita bunyi mi? Jadi kalau kita buka soalan gitu, dia akan nak tanyalah. Sebab kalau Ustazah duk terai je, dia tak nak tanya pun takut. Gitu. Okey. Baik. Jadi ada maksudnya gap lah maksudnya. Jangan Ustazah terai sampai habis. Macam tadi sebenarnya Ustazah tak buka pun soalan untuk konsep suku kata tu. Ustazah dah habis tu, Ustazah pun masuk huruf lalu. Jadi kena buka dulu sikit macam ruang untuk pelajar tu dapat gapo konsep tu. Okey. Jadi untuk konsep suku kata ni kita nak biar pelajar tu dapat konsep tu, iaitu baris sama dengan bunyi. Okey, boleh. Alright. Okey. Lepas tu Ustazah boleh kaitkan jugalah dalam skrip tu ada saya bagi mengapa pelajar tu tak boleh nak sebut-sebut. Walaupun dia tengok huruf ni, tengok dah tapi tak boleh nak sebut. Jadi Ustazah pun kaitkanlah dulu sebab tak kenal huruf. Lepas tu Ustazah pun barulah, okey, hari ni insya-Allah kita akan belajar start kenal huruf. Start dengan huruf yang pertama, iaitu huruf ba. Okey. Cumanya dari segi penggunaan alat bantu mengajar macam whiteboard apa semua tu, kalau Ustazah ada kertas macam tu, boleh pakai kertas tu, cuma saya tak pastilah Ustazah ada ke tak marker. Ada je. Ada. So, okey, gini. InsyaAllah. Untuk hari ni tak apalah dulu. Saya nak tengok je dulu untuk hari ni macam mana Ustazah mengajar. Cuma untuk yang akan datang nanti, Ustazah kena macam kalau contoh Bismillahirrahmanirrahim tu, Ustazah tulis siap-siap lalu. Okey. Sebab kalau slide memang dah ada dah, Ustazah boleh tekek je. Jadi kalau untuk yang akhir datang ni, Ustazah buat lalu siap-siap. Bismillah tu Ustazah tulis comel. Biar tulisan tu besar sikit lah. Macam tadi tulisan tu sebab pakai pen. Okay. Jadi kalau pelajar yang berusia ni, dia akan jadi kenyit-kenyit mata nak tengok tu. Jadi pasti tulisan tu Ustazah rasa biar besar benda tu. Okey. Jadi senang dia nak tengok. Sebab macam kalau Ustazah tunjuk tadi, dia jadi menghalang tu masa Ustazah kira tu. Sebab dia kan kalau macam whiteboard tu mungkin boleh. Kalau whiteboard lagi itulah. Jadi maksudnya hak tadi tu macam bismillah tu biasa page gini Ustazah tulis. Maksudnya satu page tu tu untuk Bismillahirrahmanirrahim saja. Lepas tu contoh la haula wala tulis kertas lain pula. Jadi kertas ni maksudnya menggantikan slide.
Jadi ustazah dah siap tulis, ustazah tunjuk je. Okey, tunjuk pam gitu. Maksudnya kalau guna laptop, benda tu ada buat dalam slide je lah. Kita akan Kalau dalam laptop slide tu ustazah tekan je. Ustazah kira bismillah apa semua tu. Okey, masa nak kira baris tu memang saya dah buat dah. Macam highlight okey baris yang mana. Senang je ustazah tekan pak tekan gitu je. Tu senang slide sebenarnya. Cuma untuk mengganti kat slide buat masa ni ustazah tulis siap-siap dalam kertas. Tapi tulisan tu pastikan kira besar lah maksudnya. Kalau font dalam Word tu saiz saya rasa 28 kot. Lebih kurang gitulah. Tulisan tadi comel dah, tak ada masalah dah saya tengok. Cuma nak kena besar je, tu je. Pakai marker lah lagi jelas. Dia tebal okey, tu dia. Okey, baik. Okey, lepas tu bagi laluan juga dekat pelajar tanya soalan ataupun tanya faham ke tidak. Okey, yang lain tu semua okey. Dari segi pengiraan apa semua tu macam itulah, jangan terlalu laju lah. Ustazah kena kira so gitu biar dia nampak. Okey. Lepas tu kalau ustazah tengok yang dalam modul muka surat 3 tu, okey ada tempat kosong tau. Kalau ustazah tengok ada yang contoh Maliki Yaumiddin. Kasi tak? Muka surat, muka surat 3 ada yang konsep suku kata tu yang contoh Maliki Yaumiddin. Ada. Okey, baik. Tadi bila ustazah dah teri apa semua tu, konsep ni bla 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 apa. Okey, jadi boleh ustazah minta pelajar tu isi yang dalam buku ni. Yang muka surat 3 ni. Yang ni lebih kepada macam kita nak tahulah dia faham ke tak gapo ustazah hoyak tadi. Macam tadi ustazah duk bobek bapak. Okey, siapa habis tu? Okey, sekarang cuba puan buka tengok muka surat 3. Cuba puan isi apa yang ada dekat dalam kotak kosong tu. Maksudnya ini pengukur hal lah. Jadi tadi ada gapo? Ada baris. Dia tulis. Ada baris, ada bunyi. Gitulah. Buatlah siapa? Maliki Yaumiddin. Okey, untuk Maliki Yaumiddin ni bagi pelajar tu kira sendiri. Nak tengok dia faham ke tak? Macam bismillah tadi dah kira dah. Okey, tadi bismillah tadi ada berapa baris tadi yang kita kira tadi? Tanya dia balik. Dia pun macam tak ingat ke tak ingat. Minta dia kira dulu sekejap. Okey. Lepas tu pergi kat Maliki Yaumiddin. Lepas tu dia pun kira lah. Kira cukup ada 7. Maksudnya dia faham lah tu. Settle. Jadi situ kita boleh tengok lah. Dia faham. Alhamdulillah dia faham konsep suku kata Al-Quran. Barulah pergi ke bahagian huruf lah. Okey, kalau ustazah tengok muka surah 4 ada bahasa Al-Quran dekat atas tu, ada tak? Jadi bahasa Al-Quran dekat atas tu ustazah boleh tulis, minta pelajar tu tulis ada baris tu lah A, I, U. Bahasa Al-Quran A, I, U. Baris atas, baris bawah, baris depan. Dan tu baris 2, tanwin. An, in, un. Jadi ustazah boleh jugalah tunjuk yang baris 2 tu macam mana pula. Tunjuk sekadar bagi nak kenal je. Macam ustazah bagi tahu dekat pelajar tu, okey puan pernah tengok dah baris gini. Ustazah tulis dulu. Jadi ini baris kita panggil dia tanwin, tapi ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya baris 2. Baris 2 ni konsep dia macam yang A, I, U juga, cuma tambah N je belakang dia. An, in, un. Settle. Situ je, cukup. Okey, settle yang konsep suku kata, maka kita akan pergi pada huruf lah. Okey, untuk huruf ni pula, dari segi penceritaan tadi, ada ustazah kena tambah baik sikit lah. Jadi yang penceritaan ni ustazah boleh tengok video sahaja. Jadi ustazah tengok mahirkan dari segi penceritaan tu, maksudnya cerita di sebalik gambar ni penting. Sebab kita nak bagi pelajar tu ingat huruf berdasarkan gambar. Okey. Jadi apa beza cara kita mengenalkan huruf ni? Okey, yang pertama, cara kita bawa untuk kenalkan huruf ni, ustazah tengok ada gambar ke? Okey. Masa ustazah masuk muka surat 5, ustazah jangan sebut lagi huruf tu. Faham tak? Jadi gini, cara dia, okey, sekarang kita akan belajar huruf. Okey, kita tengok
ada gambar dekat muka surat 5 ni. Jom kita tengok gambar apa yang ada dekat dalam muka surat 5 ni. Ustazah pun cerita, okay, ada seorang pemuda duduk tengah membaca, tiba-tiba jatuh satu buah apple daripada atas, pelepuk jatuh ke bawah. Ingat buah, ingat bar. Baru keluar perkataan bar tu. Jadi dia duduk bayar, duduk ngoyak ke apa, pak baru keluar huruf tu, bar. Jadi dia, kalau dulu dia ingat kita sebut lalu huruf ke, ba, ta, sa ke. Ni cara kita lain sikit, dia tukar sikit, dia twist. Maksudnya dia cerita dulu, pak masuk huruf. Gitu. Boleh. Jadi lepas tu Ustaz Hoyak lah, okay, ba dia ada 3 bunyi, ba, bi, bu. Okay. Lepas tu sama jugalah macam huruf ta dengan sa pun sama. Macam tadi huruf sa tadi Ustazah minta pelajar tu sebut dulu ke, cara letak landing tu dulu ke. Jadi yang tu cerita dulu pasal salji tu. Sebelum sebut. Sebelum sebut tu cerita dulu pasal salji. Okay, contoh sekarang kita pergi ke huruf yang ketiga. Kita tengok ada gambar 2 gunung salji. Jadi dekat gunung salji ni sejuk. Ada turunnya salji. Jadi salji ni nak lukis banyak tak muat. Kita lukis 3 ketul je. Jadi ingat 3 ketul salji ni mewakili untuk huruf ni 3 titik. Jadi sebutan huruf ni bunyi dia sa. Barulah Ustazah cerita. Okay, macam mana kita nak menyebut sa ni? Gitu. Boleh. Cara Ustazah bagi tahu tadi nak letak lidah tu betul lah macam tu je lah. Tu saya tak ada nak komen apa lah. Cuma Ustazah kena twist beki sikit je macam mana Ustazah nak kaitkan betul-betul gambar tu dengan huruf. Itu sahaja. Boleh? Okey. Okey, tak apa. Ustaz habiskan dulu. Dah ada. Tu je. Itu je. Kalau kita mengajar, biasanya kalau start mengajar tu, dia memang akan habiskan semua ke ikut pada jam berapa je kita mengajar tu, setakat tu je dulu. Okey, baik. Dia pelajar ni dia akan ambil belajar sebulan 3 jam. Okey. Seminggu tu dia tengok ada pelajar ni dia ambil satu sesi 30 minit. Ada pelajar dia ambil 2 sesi terus 1 je. Jadi seminggu ni dia akan belajar 1 je lah lebih kurang. Kalau ada yang ambil 30 minit tu maksudnya dia akan ada 2 kali kelas. Kalau seje sekali kelas untuk seminggu. Gitu maksud dia. Jadi kalau untuk kelas 30 minit ni mungkinlah tengok pada tahap pelajar tu lah. Kalau ada yang laju mungkin boleh sampai huruf ha, ko ataupun kho. Kalau macam yang slow sikit mungkin sampai huruf sa tu okey lah kot. Jadi sampai mana Ustazah Hakim bawa pelajar tu adalah tengok pada kemampuan pelajar tersebut. Dia jangan terlalu kata lajulah. Ustazah kena pastikan yang tu tengok sebutan dia tu betul ke tidak. Dia betul-betul boleh beza ke tidak. Contoh macam tadi kan dia ada keliru sikit ta dengan sa. Jadi Ustazah kena pastikan. Contohnya habis kelas tu, kelas yang akan datang pun Ustazah akan minta dia ulang dulu sekejap nak tengok. Dia betul-betul mahir ke tak lagi huruf tu. Jangan macam contoh kelas yang seterusnya, kelas yang kedua, hak belakang tu macam tak berapa nak kemah lagi. Ustazah pun pergi depan. Jadi dia akan jadi kohor payah lah. Kalau tak mahir lagi yang sebelum ni. Gitu. Boleh. Jadi kalau tanya saya, ada kok sekali kelas tu siapa huruf ya lalu. Saya tak galakkan benda tu berlaku lah. Jangan ada benda tu berlaku. Walaupun 1 jam ke? Sejam tu sebenarnya sebab dia gini, dia akhir ulang tu minimal sebenarnya 3 kali untuk setiap huruf. Jadi kita anggar ke kalau seje tu mungkin kalau hak pelajar tu laju pun boleh sampai huruf za lah kot ataupun sya gitulah. Tapi kita tengok pada pelajar tu lah. Kalau contoh Ustazah tengok hidup main tukar-tukar lagi, tu kena hati-hatilah. Boleh. Alright. Okay. Itu dari segi penceritaan gambar.
Jadi yang penciptaan gambar Ustazah boleh tengok pada skrip yang saya bagi tu. Jadi Ustazah boleh tengok situ ataupun video lah, sama je lah dua tu. Dari segi pujian bagus, maksudnya Ustazah puji respon setiap bacaan pelajar tu. Dan nak menegur. Okey, nak menegur ni cara Ustazah tegur tadi Ustazah bagi tahu teruslah yang betul ke. Jadi itu salah satu cara. Cara yang keduanya adalah bila contohnya pelajar tu salah baca. Okey, contohnya sepatutnya ba tapi dibaca ba. Okey, Ustazah boleh puan cuba puan ulang sekali lagi. Minta dia ulang lagi sekali sebab takut kadang-kadang dibaca mula salah, kedua baru tu. Kadang-kadang gitu. Okey, itu cara yang kedua lah Ustazah boleh buat. Jadi dua tak boleh pilih mana-mana nak buat. Okey. Tu cara menegur. Dan bila nak habiskan sesi tu, macam tadi Ustazah ada bagi pujian atas usaha mereka. Ustazah pun ada minta pelajar tu buat ulang kaji lah di rumah. Ni penting. Maksudnya kita tak si pelajar tu mengharapkan bacaan dalam kelas mata-mata. Kita kena mindset dia ni. Masa kelas ni adalah untuk dia tunjuk ke bacaan dia yang terbaik lah untuk Ustazah. Jadi yang latihan tu dia kena buat di rumah. Banyak kena buat ulang kaji di rumah. Barulah dia cepat mahir lah sebenarnya. Tapi kalau ada student dia mengharap ke dalam kelas ni, boleh. Jadi cuma lambat payah sikit lah. Gitulah. Boleh. Okey, jadi kalau dia tak buat ulang kaji di rumah tu, tu tak apalah. Kita pun tak boleh nak paksa benda ni. Cuma kita hanya sekadar kata bagi nasihat je lah. Minta dia buat ulang kaji di rumah. Itu sahaja. Sebab untuk pengetahuan Ustazah, pelajar ni dia ada disediakan video juga. Jadi pelajar tu walaupun dia ulang kaji di rumah, dia ada panduan lah maksudnya. Bukan kata dia baca sore. Contoh kalau pelajar tu kata, saya nak baca macam mana Ustazah? Saya baca sore tak tahu betul ke tidak. Okay. Kalau dia tanya gitu contohnya. Jadi Ustazah boleh bagi tahulah kita ada sediakan video. Jadi puan boleh dengar dulu video tersebut sambil ikut bacaan yang Ustaz Syukur tu. Gitulah. Okey, baik. Itu sajalah kot untuk hari ni. Jadi secara keseluruhan saya boleh bagi tahu Ustazah dapat boleh mengajarlah dengan baik. Yang mana saya bagi tahu tadi Ustazah boleh tambah baiklah untuk sesi yang seterusnya. Dan apa yang saya bagi cadangan tadi tu minta Ustazah buatlah. Macam tulis guna marker apa semua tu. Tu semua sebab kita nak bagi pelajar tu nampak lah sebenarnya. Sebab saya takut boleh pelajar yang masalah mata pun memainkan tu juga. Okay? Jadi kalau contoh dia nak tengok pun susah. Kalau Ustazah tulis gitu, jadi sial lah ke pelajar tu. Dia moga dia bayar. Gitu. Boleh. Okey. Baik. Ada apa-apa persoalan Ustazah nak tanya saya berkenaan dengan ikutlah gapo-gapo pun. Pasal kelas ko, pasal pelajar ko. Pasal kelas tu tak apa. Saya kira macam jadual tu tengok balik. Just tengok jadual. Jadual pelajar tu. Kalau kiranya pelajar tu Ustaz Akil tu dulu ke? Akil royak ke mana? Dia pelajar ni ada admin yang akan uruskan. Jadi setiap kali ada pelajar yang berdaftar, dia akan masukkan ikut pada jadual Ustazah lah. Tapi sebelum tu dia akan tanya dululah, admin tu akan tanya dulu Ustazah. Boleh tak nak masuk pada waktu ni sikit. Jadi Ustazah kalau Ustazah kata okey, admin tu dia akan masuklah pelajar dalam grup. Jadi nanti Ustazah akan ada grup Ustazah dengan pelajar. Jadi berkenaan masuk ke pelajar tu saya tak terlibat lah, yang tu admin yang akan berinteraksi dengan ni lah, dengan Ustazah. Sebab saya ni baru first time guna Zoom meeting ni. Jadi nak tanya dia punya link tu, kita akan buat akan share dari Zoom meeting ni lah. Ya, betul. Maksudnya pukul-pukul berapa tu kita akan hantar ke pelajar tu? Ya, betul. Akan ambil nombor telefon pelajar tu kan? Nombor semua ada. Jadi
Ustazah Hakir kontak dia tu macam link tu Ustazah kena bagi awal lah untuk langkah selamat. Contohnya janganlah contoh kelas pukul 9 baru wi. Takut jadi gapo-gapo kau baik wi awal. Contoh setengah jam sebelum tu kau ataupun setengah jam sebelum tu okey sebelum pukul 9 tu 8.55 tu Ustazah terah buka dulu. Nak tahu jadi ke tak. Takut tiba-tiba tak jadi pula kau. Sebab link ni dia gini, dia ada link yang sementara, dia ada link yang tetap. Link tetap ni maksudnya Ustazah Hakir pakai link tu sama je. Bila Ustazah buka Zoom memang dia link tu je. Cuma nanti kat phone ni nanti saya check balik, saya tengok macam mana. Sebab gila ni pun pergi mana kedai banyak tak buka juga kan? Yalah, itulah saya pun duk mikir waktu juga Ustazah. Tu yang saya kata cakap saya nak suruh Ustazah pergi beli laptop selalu. Jadi apa ni pakar mana ada dulu sebab kita pun saya sebelum ni pun saya ngajar slide apa semua ni tak ada slide pun tak apa. Cuma kita bagi slide ni nak mudah ke Ustazah terang. Tak perlu Ustazah nak tulis-tulis apa semua tu, senang. Tapi kalau nak tulis ni Ustazah kena siap awal-awal lah gapo nak tulis tu. Baru mudah Ustazah nak terang, nak tunjuk ke pelajar. Itu je lah sebenarnya. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, jadi sesi yang seterusnya nanti saya akan bagi tahu admin yang kiranya lepas pada ni Ustazah akan jalani sesi ujian lah. Ujian penilaian. Ujian penilaian ni Ustazah akan bersama dengan admin tu kiranya admin tu dia akan nilai Ustazah mengajar. Serupa juga macam hak ni. Cuma hak mana saya minta Ustazah tambah baik tu Ustazah kena buat lah yang tu. Jadi nanti saya akan bagi tahu lah admin yang mana Ustazah tak boleh nak tunjuk slide apa semua tu, Ustazah pakai yang tu je lah yang saya bagi tahu tadi. Okey, boleh? Okey, rasanya tu je lah untuk hari ni. InsyaAllah saya akan bagi tahu pula gapo yang Ustazah kena buat lepas ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan Ustazah nak tanya saya, boleh je lah WhatsApp saya pasal link ko gapo ko gitu je lah. Boleh? Okay, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey, sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Setakat itu hari ini. Assalamualaikum.